Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kesihatan yang baik, dan Allah permudahkan semua urusan kalian, insya-Allah semudah-mudahnya. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu di page FTR Bidadari Solution oleh Soleha sendiri, hari yang ke-12. Alhamdulillah. Tajuk hari ini sangat-sangat menarik. Tajuk hari ini adalah bohong yang dibenarkan oleh Islam. Ada 3 jenis bohong yang Islam dan syarak benarkan kepada kita semua mengikut keadaan, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sharekan dan kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa agar Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Kak Rosmani Zara Zali. Waalaikumsalam Kak Imam Muhammad Tahir. Okey, thank you sebab sudi menemani dan join live pada hari ini. InsyaAllah tajuk hari ini adalah ada 3 jenis bohong ataupun yang disebut dalam perkataan bahasa Arab tauriah yang dibenarkan oleh Islam mengikut keadaan dan syarat-syarat tertentu. InsyaAllah Soleha nak share dengan anda. Ramai yang tertanya, adakah bohong seperti ini dibenarkan oleh Islam? Okey, ada 3 jenis pembohongan yang kita dibenarkan untuk buat atas asbab tertentu. Okey, yang pertama, bohong pertama yang dibenarkan oleh Islam adalah bohong untuk menyelesaikan masalah orang daripada terus bertelagah. Kita nak hentikan pergaduhan, kita tak nak permusuhan tu dan perdendaman tu lebih dahsyat. Kita disunatkan untuk berbohong. Islam anjurkan kita dalam sesuatu keadaan yang memerlukan untuk kita selesaikan daripada menyebabkan mudarat yang lebih besar. So lebih baik kita berbohong untuk selamatkan keadaan kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, bila si Fulan, pihak A dan pihak B masing-masing bergaduh pada saat itu, tetapi kita nak mengamankan kedua-dua pihak A dan B tersebut, kita disuruh dan diharuskan untuk berbohong. Sebagai contoh, si A tanya, adakah B tu mencaci pihak A tu. So kita sebagai orang tengah, untuk mendamaikan kedua-dua belah pihak A dan B, kita sebagai orang tengah memainkan peranan penting. Kita diharuskan untuk berbohong dalam situasi kita nak mengaman-damaikan kedua-dua belah pihak yang sedang bertelagah. Sebabnya bila kita biarkan pertelagahan ni lebih teruk, akan menyebabkan lebih mudarat yang lebih besar. So Islam anjurkan kita dan galakkan kita untuk berbohong semata-mata untuk mengamankan kedua belah pihak. Contohnya, si A tanya, adakah B ni telah mencaci aku? Lalu kita sebagai orang yang pendamai, kita sebagai orang tengah, kita hendaklah berbohong. Kita cakap, tak ada pun, A tak ada pun mencaci si B, B tak ada pun mencaci si A. Padahal pada hakikatnya si A ada mencaci si B. Tetapi kita, sebab kita tak nak pergaduhan, permusuhan tu lebih berlarutan, kita cakap tak ada, semuanya yang A dan B cakap ni semuanya baik-baik, tak ada caci mencaci, tak ada fitnah memfitnah. So kita digalakkan untuk berbohong dalam situasi yang sebegini. Sebab kita sebolehnya Islam ni sangat mudah, Islam ni sangat indah. Di mana kita nak elakkan kemudaratan lebih besar, kita disuruh untuk berbohong untuk mengamankan kedua belah pihak.
Sama juga dalam situasi kalau jiran kita sedang bertelagah. Dia kata, kucing jiran aku ni berak dekat rumah aku lah. So bagaimana kita nak mengamankan situasi macam ni? So kita digalakkan untuk berbohong. Dalam situasi sahabat, contoh kita ada saudara mara, tiba-tiba saudara kita, sepupu kita tu datang dekat kita, dia cakap, Solihah, boleh tak saya nak pinjam duit? So kita dalam situasi tu, kita nak mengelakkan dia untuk terus berhutang, kita digalakkan untuk berbohong semata-mata supaya tak nak dia terus menambah hutang. So dalam situasi ni kita cakap, maaf, buat masa ni duit saya tak cukup untuk bagi awak pinjam. Saya minta maaf ya. Padahal duit kita ada. Sebenarnya hakikatnya kita ada duit untuk kalau nak bagi dia pinjam tu boleh. Tetapi dalam situasi begini, kita diharuskan untuk berbohong supaya tidak memudaratkan diri dia. Yalah, kalau bila mana dia selalu biasakan diri dia untuk berhutang, so next time dia akan datang lagi. So bagaimana masalah ni nak settle? So sebab itu Islam menganjurkan kita berbohong dalam situasi tertentu untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Okey, tu dalam situasi yang pertama. Dalam situasi yang kedua, Islam menggalakkan kita berbohong ataupun tauriah dalam sudut peperangan. Contohnya, dalam peperangan ni, kaum musyrikin Mekah tanya, siapakah baginda? So kita nak jawab macam mana? Padahal baginda ni adalah pembela agama. Baginda ni adalah pemimpin Islam yang menegakkan agama Islam. Tetapi kita bagi tahu pihak musuh bahawa Rasulullah ni adalah orang yang mengetuai peperangan ni. So dalam situasi begini, ada khilaf pendapat yang mengatakan kita punya butir-butir bicara ni tak tepat. Tetapi dalam Islam, tauriah dibenarkan untuk kita mengelakkan mudarat yang lebih besar. Kita kalau boleh, kaum muhajirin dan ansar, hendaklah kita bersatu dalam satu keadaan di mana peperangan kita nak selesai dalam situasi yang aman damai. Kalau boleh tiada pertumpahan darah. Sebab dalam Islam pun peperangan kita tak boleh nak membunuh pihak musuh, tetapi kita berperang dengan cara yang betul. Kita mengelakkan mudarat yang lebih besar supaya Islam ni lebih bersatu. Tiada permusuhan yang besar, dan sebab tu dalam Islam digalakkan untuk berbohong dalam situasi peperangan. Contoh dalam situasi kita sekarang ni tak adalah situasi peperangan kan. Alhamdulillah Malaysia masih aman damai. Tetapi masalah ni wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat tertanya-tanya macam mana kita nak berperang ni. So dekat situ ada kisah-kisah tertentu yang sangat panjang lebar. So anda boleh cari dan anda boleh rujuk daripada kitab-kitab pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. InsyaAllah semua tu sangat-sangat menarik, di mana dalam situasi tertentu kita diharuskan untuk berbohong ataupun melakukan tauriah untuk mengelakkan dan nak mengamankan dalam keadaan dua-dua pihak ni supaya tak makin teruk, supaya peperangan tu tak menjadi semakin besar. Kita tak nak pergaduhan tu semakin berleluasa, dan disunatkan untuk berbohong. Dan dalam situasi yang ketiga, yang terakhir adalah Islam menggalakkan kita dalam melakukan perbohongan antara bila mana seorang isteri berbohong kepada suami ataupun seorang suami berbohong kepada isterinya untuk mengelakkan masalah lebih besar. Okey, Solah bagi contoh. Macam mana seorang suami ni yang nak menjaga hati seorang isteri. Isteri dia masak menu makanan tengah hari. Contoh, isteri masak tom yum tengah hari tu. And then tiba-tiba isteri panggil suami, abang, marilah rasa tom yum ni, sedap ke tak? So suami pun rasa. Suami kata, ya Allah, sedapnya yang pandai yang masak. So dekat sini, walaupun pada hakikatnya mungkin tom yum tersebut terlebih masin ke, tak cukup garam ke, tawar ke, tetapi untuk menjaga hati seorang isteri, kita nak mewujudkan sebuah keluarga yang aman damai, bahagia dan tiada persengketaan, tak ada pergaduhan. Islam membenarkan seorang suami berbohong semata-mata nak menjaga hati seorang isteri. Cuba bayangkan kalau seorang suami tersebut jujur dalam berkata, tak sedap lah yang masak ni, pahit.
terlebih pedas, terlebih masin. So bayangkan hati seorang isteri ni, yelah dia dah penat-penat buat kerja rumah, tiba-tiba suami komplain macam tu. So terus dia merajuk dah tak nak masak sebulan. So kita nak ke jadi masalah yang lebih besar seperti itu? Sebab tu Islam ni indah, Islam ni sangat-sangat manis, di mana dalam situasi tertentu kita nak menjaga hati seorang isteri, suami terpaksa berbohong, dan orang kata, istilah orang Melayu kata bohong sunat. Tetapi dalam Islam, yes, memang Islam menganjurkan seorang suami sentiasa menjaga hati seorang isteri. Sebaliknya juga, seorang isteri juga kena menjaga hati seorang suami. Contoh, isteri suruh suami buat almari kan, macam Soleha contohnya, hari tu Soleha suruh suami buat almari. So dia buatlah almari yang macam kita nak. Tiba-tiba almari tu tak macam kita punya test. So dekat situ kita nak jaga hati seorang suami. Suami buat almari tu dah 3 hari 4 malam, tak rehat-rehat kan. So adakah wajar bila kita tak berpuas hati dengan sesuatu perkara tu, adakah kita nak komplain time tu? Adakah kita nak merungut, nak marah-marah dia? So Islam tak nak seorang suami isteri tu terus bertelagah. Sebab Islam tu mudah, Islam tu indah. Jangan kita meremeh-remehkan. Dan dalam hubungan suami isteri pun, kita kalau kita nak kita je menang, kita terus nak komplain, menjadi orang yang tak bersyukur, bagaimana kita nak hadirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Sebab tu Islam membenarkan seorang suami ataupun isteri berbohong dalam situasi tertentu. Dan syarat-syarat tauriah ni dibenarkan oleh Islam selagi mana tidak menzalimi antara satu sama lain. Okey, tu yang pertama syaratnya. Kita nak berbohong ni boleh, ada syarat dia. Jangan kita sampai menzalimi kehidupan orang lain. Kita berbohong sampai membuatkan orang lain terbunuh, membuatkan orang lain terkorban. So Islam tak benarkan macam tu. Tetapi biarlah kita berbohong tu sekadar berbohong untuk menutup segala masalah yang lebih besar. So dekat sini Islam kata, kalau kita nak berbohong, pastikan kita jangan mengubah sesuatu hukum tu. Contoh, kita berbohong, kita cakap daging yang saya masak ni daging kambing, padahal sebenarnya jiran sebelah rumah kita tu bagi daging babi, daging khinzir. So dekat situ janganlah sampai kita berbohong benda-benda yang boleh mengubah hukum, di mana memang orang Islam tak boleh makan daging khinzir. Tetapi sebab jiran sebelah kita ni berbohong, dia kata itu daging kambing, so dekat situ dah jadi masalah besar. Sebab tu bila kita nak berbohong, pastikan berbohong tu tidak mengubah hukum sesuatu, dari mana benda tu haram, memang haram. Jangan kita kata benda tu haram, tiba-tiba kita ubah jadi halal. Tak boleh macam tu. Itu dah merosakkan banyak perkara, boleh menyebabkan masalah yang lebih besar. Sebab tu bila kita nak berbohong, pastikan bohong kita ni adalah bohong yang Islam benarkan. Jangan kita berbohong sesuatu perkara yang serius. Jangan kita berbohong sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Jangan kita berbohong sehingga menyebabkan pengorbanan nyawa. So tak nak macam tu. Tetapi biarlah kita berbohong sekadar untuk menutupi serta mengelak darurat yang lebih besar. Dalam Soleha ada belajar dekat universiti dulu, di mana dalam fiqh maqasid syariah, kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar, kita kena melakukan sesuatu. Contoh, dalam situasi yang sedang kelaparan sangat-sangat, tetapi saat tu tak ada makanan, dan kita tipu anak kita, kita rebus daun, kita cakap, anakku ini ada makanan, ibu sedang rebus. So anak sabar ya, tidur dulu. So dalam situasi ni ada banyak kisah-kisah yang kita ambil sebagai pengajaran, tauladan, di mana kita nak sesuatu tu berakhir dalam keadaan yang baik. Kita buat sesuatu tu dengan logik akal. Jangan kita sampai menyebabkan pengorbanan jiwa. Jangan kita sampai menyebabkan ada hati-hati yang terus terluka. So dekat sini Islam tu sangat-sangat mudah. Kita sesuaikan ikut keadaan. Sebab tu sekarang ni telah wujud fiqh maqasid syariah, di mana pada zaman Rasulullah tak ada masalah tu. Tetapi pada zaman sekarang banyak masalah berbangkit disebabkan situasi serta peredaran zaman yang telah berubah. So alhamdulillah Soleha dah belajar banyak dah fiqh macam ni dekat universiti. So telah membuka mata pada zaman sekarang. Contoh,
Ada orang kata tak boleh lah guna Facebook sebab Facebook tu negatif. Tetapi kalau kita gunakan dengan cara yang baik, kita boleh ambil Facebook ni sebagai platform dakwah. Kita boleh ambil Facebook ni sebagai platform pembelajaran. So tak ada masalah. Kita sendiri yang berhak memilih sama ada kita ni nak pilih ke arah ke jalan yang Allah reda ke arah jalan yang Allah murka. Kita yang buat pilihan kita. Sebab tu bila kita nak lakukan sesuatu tu, pastikan sentiasa meletakkan hukum Allah tu, Al-Quran dan As-Sunnah, kita tak ketepikan. InsyaAllah bila kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, InsyaAllah kita akan selamat hingga akhir hayat kita. So ramai yang tersenyum-senyum kan, lagi-lagi bila bab suami tipu isteri, isteri tipu suami, semata-mata nak mengambil hati seorang isteri. Sesungguhnya syurga seorang isteri tu terletak di bawah telapak kaki seorang suami. So hormatilah dan berkasih sayanglah kerana Allah Ta'ala sehingga ke Jannatul Firdaus, berkekalan kebahagiaan ini, insyaAllah. Okay, sudahi perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah nilai dalam kehidupan anda semua, insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.